Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia? Hmm. Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang cerita kat Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu. Yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui pertubuhan mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Itu dia. Bukan saja Fairuz pun bahagia, saya pun bahagia bila pakai baju bahagia. Allah Akbar kan. Jadi, okey, pagi ni kita nak berbicara berkaitan masjid dan tahfiz amanah kita, dan bersama dengan saya di talian Skype sekarang kita ada panel Ustaz Said Qadir Al-Jufri yang merupakan seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bahagia saya hari ini apabila dapat bersama dengan Ustaz sekarang pagi ini. Jadi Ustaz mungkin boleh ulaskan sedikit pasal tajuk hari ini dan apa yang kita boleh lakukan untuk kita menjaga amanah ini, yakni masjid dan tahfiz tadi Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya tengok muka Hanan pun saya dah bahagia dan mudah-mudahan semua penonton-penonton rancangan Assalamualaikum pada pagi ini juga semua dikurniakan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pagi-pagi macam ni dalam bulan Syakban, kita dah masuk kepada separuh yang kedua daripada bulan Syakban, kita dah mula terbayang-bayang Ramadan kan. Kita dah mula rasa macam, oi, lagi berapa hari je nak Ramadan ni? Dah excited, dah ada rasa keterujaan nak jumpa dengan bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, Ramadan ini selalu kita kaitkan dengan masjid, dengan Al-Quran. Kan memang itu kaitan yang cukup rapat dengan Ramadan. Dan Ramadan juga dikaitkan dengan sedekah, sebagai bulan sedekah. Jadi kita kalau selalu perhatikan bahawasanya masjid dan juga Al-Quran, dua elemen yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin, seorang Muslim. Kan, sebab dengan masjid lah kita dapat berkumpul, dapat bersujud pada Allah SWT. Dengan Al-Quran lah kita kata petunjuk daripada Allah SWT itu disebarluaskan. Jadi kita memerlukan kepada tahfiz budak-budak yang dapat menghafal dan menjaga Al-Quran dalam diri mereka, supaya mudah-mudahan anak cucu kita pun terus dapat dibimbing dengan Al-Quran. Jadi oleh kerana itu kita perlu buat sesuatu usaha yang strategik untuk memastikan kelangsungan, kita kata bersambungnya
semua perkara-perkara ini, iaitu masjid dan juga tahfiz, biar dia bersambung, dia berterusan sampai bila-bila. Jangan kita tengok nanti akhirnya masjid dibiarkan sepi, sunyi, ataupun kata apa jadi rosak, teruk. Yang tu je lah kali orang tak nak pergi masjid sebab apa? Kita tak tahu sekarang mungkin kita pergi masjid. Generasi akan datang mungkin bagi alasan nak pergi masjid buat apa? Masjid panas. Pergi masjid buat apa? Masjid teruk, kapetnya rosak dan sebagainya. Mungkin akan macam-macam alasan. Begitu juga dengan tahfiz. Kalau tahfiz tak ada, kalau kita bayangkan ya Allah, siapalah yang akan hafal Quran, siapalah yang akan jaga Al-Quran, siapalah yang akan didik anak cucu kita dengan Al-Quran. Kan saya bila anak saya menghafal Quran, kerana saya selalu rasa macam untungnya ada tahfiz dulu yang menyebabkan ada guru-guru Al-Quran ini yang boleh mendidik anak saya untuk menghafal Al-Quran. Saya sendiri mungkin tak sempat. Saya sempatlah pagi-pagi sebelum hantar pergi sekolah tu dalam kereta, sempatlah kita suruh dia ulang Quran dia kan. Betul. Allah, berapa minit sangat? 10 minit aja sampai sekolah dah. Yalah. Yang lamanya adalah waktu dekat sekolah tu. Kan? Jadi kita kata, ya Allah, ini satu tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab kita semua untuk memastikan legasi ini berterusan. Masjid dan juga tahfiz. Lagi-lagi zaman kita yang penuh dengan ujian, zaman akan datang yang ujiannya lebih lagi dahsyat, kita perlu untuk menyumbang kepada dana pembinaan segala aset Islam yang insya-Allah diuruskan oleh Pertubuhan Mihrab ini. Itu dia. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh perincikan sedikit masjid dan tahfiz yang ingin dibantu ini. Okey. Ada banyak masjid dan tahfiz yang kita cuba bantu, tapi Pertubuhan Mihrab telah berhubung dengan sebuah masjid secara khususnya, yang masjid yang namanya Masjid Nurul Islamiyah, Sungai Choh, Rawang. Masjid yang terletak di tepi jalan di Sungai Choh, Rawang, yang komunitinya komuniti Muslim, orang kampung ramai kat situ. Begitu juga orang yang bekerja, ada kilang-kilang yang banyak dekat kawasan tersebut. Orang lalu lalang dekat kawasan tersebut, pagi petang memang orang akan lalu. Kalau kita bayangkan kalau pagi-pagi mungkin ada yang singgah untuk solat duha sebelum pergi kerja. Waktu petang ada yang akan solat asar ataupun solat maghrib akan singgah di situ. Dan waktu solat Jumaat begitu ramai, ada di skrin TV kita juga nampak betapa ramainya orang yang solat sampai perlu dibentang tikar dekat luar. Dan masjid ini masjid yang dhaif. Masjid yang sentiasa perlu dibaik pulih. Tak berhenti-henti sebab dia dah uzur, tengok gambar pun kita dah nampak ada. Memang uzur masjid ni. Jadi kos bulanan sangat tinggi untuk baik pulih. Jadi kita sayang, asyik nak kena baik pulih. Kita sumbang, masuk dalam tabung masjid, baik pulih. Memang perlu baik pulih. Tapi kan lagi selesa kalau kita boleh buat satu lagi masjid yang lagi besar, yang dapat memuatkan lebih ramai lagi jemaah, lagi mudah lagi untuk mereka menunaikan ibadah dan juga dakwah. Tahfiz pula, Pertubuhan Mihrab akan bantu beberapa tahfiz yang terpilih yang memang ada kriteria ataupun kelayakan yang tinggi. Dia ada standard operasi yang tinggi yang telah dinilai pun oleh pihak yang lain yang mengatakan bahawa ini tahfiz ni memang standard dia tinggi, tetapi dia memerlukan kepada dana. Kan? Jadi kita bantu pula tahfiz-tahfiz yang sebegini insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ceritakan sikit kan ganjaran yang dijanjikan Allah. Macam tadi kita dah tengok playback tadi, antara ganjarannya pahala yang berpanjangan sampai Fairuz pun meninggal dalam keadaan yang bahagia. Jadi apa lagi yang Allah janjikan kepada mereka yang mungkin bersedekah ataupun berinfak dalam pembangunan masjid dan tahfiz ni Ustaz? Terlalu banyak. Kalau kita nak bincangkan dalam seminit dua memang takkan cukup. Sebenarnya ceritanya, kalau kita bantu masjid, kita bantu tahfiz, pahala berpanjangan dan malaikat pun doakan kita. Malaikat doakan untuk kita bahawa bila kita bagi sesuatu akan digantikan. Dalam ayat Quran pun sebut digantikan dengan gandaan yang begitu banyak. Bukan maknanya kita bersedekah makin kurang duit kita, bahkan makin banyak rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Tambah lagi bulan Ramadan, kita nak ikut Nabi SAW, baginda sangat-sangat pemurah dan baginda paling pemurah dalam bulan Ramadan. Jangan tunggu Ramadan baru nak sedekah. Tak. Sekarang ni persiapan kita untuk Ramadan. So, dalam tempoh seminggu dua nak jumpa Ramadan ni, maka kita terus bersedekah setiap hari. So pagi ni terus buka www.infakmihrab.com, terus kita sumbangkan setiap hari. Kalau boleh buka hari ni je, setiap hari buka infakmihrab.com, kita belanjakan sedikit harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Itu dia. Saya sangat setuju dengan kenyataan Ustaz tadi. Kalau boleh, kalau kita nak start bersedekah, infak ataupun berwakaf ni dalam pembinaan masjid dan juga tahfiz, jangan tunggu bulan Ramadan. Kita kena mulakan sekarang. Jadi hubungi nombor yang tertera di kaca TV sekarang ni. Sebab tadi saya ada nampak dia ada 2 jenis. Satu yang umum dan satu lagi yang bulanan. Jadi kalau rasa duit tu banyak, nak infak secara bulanan pun boleh, lagi bagus. Kalau nak secara umum pun boleh, lagi bagus kan. Jadi Ustaz, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi berkongsi cara-cara untuk penonton mengumpul saham akhirat. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lupa infak bersedekah kepada Pertubuhan Mihrab untuk kita sama-sama membangunkan masjid dan tahfiz. Kerana itu adalah amanah kita. Kita berhenti dulu. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.